Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi ucapan selamat pagi dihulurkan kepada anda yang terus setia bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah pada pagi ini dengan keizinannya dapat kita sekali lagi bersua untuk sama-sama kita ikuti Majlis Ilmu Usrati bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustazah Nur Hafizah Musa, pensyarah UTM, dan insya-Allah cukup menarik sekali saudara. Pada pagi ini kita akan dapat berkongsi ilmu tentang tajuk kita nilai hati dalam rumah tangga. Untuk itu saya teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustazah. Silakan Ustazah. InsyaAllah pada pagi ini, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bercakap tentang soal hati. Pada asasnya saya melihat seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada satu ketul daging. Idza saluhat saluhal jasad. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, formulanya, maka seluruh perkataannya, tindakannya, amalannya, pemikirannya adalah baik. Tetapi jika daging itu buruk, busuk, sakit, maka seluruh tindakan dan jasadnya akan sakit. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan seketul daging itu ialah hati. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Ustazah cuba menggambarkan bagaimana pengaruh hati dalam kehidupan ini terlalu besar. Saya ambil contoh Nik, bagi suami isteri. Ada dua kondisi di sini. Pertama, suami isteri yang saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, cinta mencintai. Kemudian ditakdirkan Allah suami ni pergi outstation, jauh. Sampai ke Dubai pun boleh, mana-mana pun tak apa. Apabila mereka berhubung melalui telefon, cuba perhatikan bagaimana orang yang bila hatinya dilimpahi kasih dan sayang, mereka bercakap tu cakapnya perlahan saja. Cakapnya lemah lembut, sopan santun, Assalamualaikum, buat apa dekat sana, macam itulah lebih kurang ini. Sedangkan suami ni berada jauh daripada isteri. Tapi dengan bahasa mereka ni bahasa yang lemah lembut, yang baik. Sebab apa? Kerana hati mereka dekat. Kondisi yang kedua, suami isteri duduk dekat-dekat. Macam saya duduk dengan Nik dalam konti ni. Tetapi mereka bertengkar. Mereka selisih faham. Mereka tak puas hati. Cuba tengok macam mana orang bercakap. Bertempik-tempik, menengking-nengking. Macam lawan tu jauh kat Singapura. Padahal duduk sebelah tapi bercakap dengan suara yang tinggi. Kenapa? Kerana hati mereka jauh. Jadi dia rasa kena cakap kuat-kuat supaya sampai apa yang dia nak cakap. Termasuk juga dalam dakwah kadang-kadang kita tengok kadang-kadang tak perlu cakap kuat-kuat sangat, cakap sikit-sikit saja. Tapi bila hati tu dekat dia sampai. Tapi bila hati tu jauh, puah bertempik, puah mengingat dengan anak-anak contohnya, tapi tak sampai. Yang kita sebut dengan istilah sampai tak sampai ni muslimin-muslimat, ini adalah soal hati. Soal hati yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itulah yang menutup hati mereka. Perlu sangat kita mengingati kembali bagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Tu'aradul fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Sehingga ke hujung hadis. Hadis ni panjang. Ustazah bagi maksud dia, fitnah akan melekat di hati manusia bagaikan tikar yang dianyam secara tumpang tindih satu sama lain. Maka hati yang dihinggapi oleh fitnah, nescaya ada bintik-bintik hitam yang akan melekat kepadanya. Begitu juga hati yang tidak dihinggapi fitnah akan melekat padanya bintik-bintik putih sehingga hati tersebut terbahagi menjadi dua. Sebahagian menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak ada lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi ini masih ada. Sedang bahagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti bekas tembaga berkarat. Saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita lihat
tentang, saya ambil contoh anak-anak. Ya, kita kata akhirnya anak itu buat satu maksiat, kemungkaran, memalukan mak ayah dan sebagainya. Secara asasnya ni, ya, Ustazah pun takut nak bercakap soal anak-anak ni, ya. Tapi sebagai panduan kepada kita semua, secara asasnya seorang anak itu tidak akan rosak sekaligus. Dia bukan sekaligus rosak. Tiba-tiba umur 25 tahun anak kita terus jadi orang yang meninggalkan solat sama sekali. Tidak ada dalam hidup dia perkiraan tentang solat. Ya, kadang-kadang kita pergi kedai, ya, kita berurusan lama sikit dekat mana-mana, kita boleh perasan, ya, orang lelaki tapi dah masuk Zuhur pun dia tak keluar solat, Asar pun dia tak keluar solat. Ya, maknanya ada setengah orang yang dah tak kisah dah dengan tanggungjawab solat ini. Kalau itu berlaku kepada anak, ya, maka kita kena ingat anak itu tidak rosak sekaligus. Dalam sekarang, ya, zaman sekarang banyak tentang perzinaan, ya, tentang buang anak. Asas ini kita kena ambil kira. Dia tidak rosak sekaligus. Dia bukan tiba-tiba terus berzina, tidak. Tetapi di sana kita mengambil inspirasi daripada ayat ini. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada sedikit demi sedikit telah menutupi pintu hati anak tersebut. Ya, menutupi hati yang terang, yang bersinar yang Allah bagi tadi, dah jadi bintik-bintik hitam hingga akhirnya mereka tidak segan silu melakukan maksiat kepada Allah. Di sinilah saudara-saudari sekalian, ibu ayah, suami isteri, kita nak kena berhalus untuk melihat, memantau. Ya, sekali kita biarkan anak kita ajak sembahyang tapi dia pun lihat nak sembahyang, kita pun biar. Biar lagi untuk hari kedua, hari ketiga, maka nanti kita akan makan hasil, ya, daripada kerosakan tersebut. Apa yang berlaku di hati ini, ya, Ustazah nak menyebut beberapa perkara soal hati ini. Apa yang kita tanam, yang datang daripada hati, yang kita keluarkan daripada hati, umpama benih yang baik, maka kita akan dapat semai pohon yang baik. Ini satu formula mudah dalam hidup ini. Tuan-tuan perhatikan, orang yang menanam kejujuran, dia akan mendapat keberuntungan. Orang yang menanam kerendahan hati, dia akan mendapat kemuliaan daripada Allah dan makhluk. Orang yang menanamkan pengampunan, mudah memaafkan, dia akan mendapat perdamaian dengan manusia. Orang yang menanam dalam dirinya selalu buat kebajikan, dia akan mendapat ramai orang memberi sokongan kepadanya. Ya, orang yang menanam dalam dirinya ketekunan, dia akan dapat kemenangan. Tapi cuba perhatikan, kalau hati kita mengeluarkan benih yang tidak baik, kalau kita tidak jujur, kita akan dapat ketidakpercayaan daripada manusia sekeliling kita. Kalau kita tanam benih kebanggaan, kita akan dapat kebinasaan. Kalau kita tanam benih kemalasan, kita akan dapat penyesalan. Kalau kita tanam benih ketamakan, kita akan dapat kerugian. Saudara-saudari sekalian ni, Ustazah ada satu kisah, ya, tentang kejujuran. Ya, bagaimana nilai kejujuran kalau kita nak lihat dalam kisah hikmah ini. Seorang raja, ya, seorang raja, dia ada anak perempuan yang cantik jelita. Raja ni raja yang baik. Tapi dia dah tua. Jadi dia tahu yang dia harus memilih seseorang, ya, untuk menggantikan tempatnya. Apa dia buat? Dia panggil orang laki-laki, ya, dalam daerah pemerintahannya itu. Dia bagikan, setiap orang laki-laki tu dia bagi sebiji benih. Sebiji benih letak dalam pasu. Jadi dia kata, ambillah biji benih ini, bawa balik, ambil masa 4-5 bulan, nanti dia akan isytihar untuk panggil balik. Dia kata, dia nak tengok, ya, siapa yang paling hebat hasil benihnya, maka dia akan dapat dikahwinkan dengan anak perempuannya, lalu menggantikan tempatnya sebagai raja. Lepas 5-6 bulan, maka datanglah orang-orang pemuda-pemuda ni bawa benih, bawa pohon tadi yang dah besar, ada yang berbunga, ada yang berbuah, dihadapkan di hadapan raja, tapi semua raja geleng kepala. Ya, tiba-tiba datang seorang pemuda, dia bawa pasu tadi dengan benih seumpama seperti mana yang dia dapat dulu. Langsung tak naik walaupun sikit pun, apatah lagi nak berbuah, nak berbunga. Jadi orang luar ni siap gelak dah pada pemuda ni. Dia kata, kalau macam ni tak payah datang lah, tak menjadi benih kamu tu. Bila dia tunjuk depan raja, raja kata, inilah orang yang layak menjadi menantu dia dan yang paling layak menggantikan tempat dia. Kenapa? Sebab masa raja tu bagi benih, semua benih tu benih yang rosak. Tak mungkin boleh hidup.
Maka orang yang bawa pohon-pohon yang rindang, yang bawa pokok-pokok yang berbuah tu semua pembohong, dah ganti dengan benih yang lain. Di sini cerita hikmah ini betul-betul memberi gambaran bagaimana kejujuran ini. Kadang-kadang kita berfikir cara lain. Rupa-rupanya nilai kejujuran lah yang sangat diperlukan dalam hidup. Dan jujur ni dengan istilahnya siddiq, benar. Ini semua adalah soal hati. Datang daripada dalam hati manusia. Ustazah rasa sebagai permulaan itu mukadimahnya, boleh jadi kita boleh sama-sama meraihkan panggilan ataupun pertanyaan perkongsian daripada sahabat-sahabat di luar sana, insya-Allah. Saya dan untuk rakan-rakan kita, kalau ada sebarang soalan ataupun ingin berinteraksi bersama dengan Ustazah di konti ketika ini, boleh tembusi talian kita sekali lagi 0362051500, dan anda juga boleh berkunjung ke Facebook IKIM FM. Ia boleh juga menghantarkan soalan-soalan pandangan di sana. Dan insya-Allah kita dah ada pemanggil nampaknya Ustazah ya. Kita bersama dengan pemanggil pertama kita pada pagi ini. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Ishak daripada Pulau Pahang. Silakan Cik Ishak cakap dengan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Cik Ishak. Saya nak tanya Ustazah ni. Pola hati kita tu pola gosok ya. Segala-gala lah jadi ya. Ya, betul. Marah ke anak bini apa semua ya. Ya, ya. Tapi masalah saya ni nak tanya, saya tak mahu hati saya gosok. Macam mana tak mahu hati gosok tu? Saya. Baik Cik Ishak, boleh dengar di radio ya. Assalamualaikum. Boleh. Okey, kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Linda dari Ampang. Silakan. Saya nak cakap dengan Ustazah. Ya, silakan puan. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah dapat cakap Ustazah hari ini. Okey, saya cuma nak tanya saya bukan masalah, saya cuma nak tanya pendapat sebab macam suami saya ni memang susah sangat solat Ustazah. Memang kalau macam sebab umur dia pun dah nak masuk 50. So saya memang susah sangat dia nak semayang, dia nak solat. Walau kadang-kadang dia semayang tapi kadang-kadang dia rasa macam dia tak boleh semayang, dia kata dia tak boleh nak fokus. Lepas tu anak-anak saya kan jadi mula-mula kalau bila dia tengok ayah dia macam tu, dia akan cakap macam, ayah tak semayang tak apa, okey je. So saya nak tanya pendapat Ustazah, apakah cara yang terbaik untuk saya, macam mana saya nak nasihat suami dah, nasihat dah kan, dia tak nak dengar. Ya, betul. So dengan anak-anak tu macam mana kita, sebab saya tak nak nanti tunjuk, ayah tak baik, saya tak mau macam tu kan. Jadi saya nak tunjuk macam mana saya nak suruh dia orang sentiasa ingat beriman, bertakwa bahawa Allah tu kita mesti sujud pada Allah. Macam mana pun keadaan kita. Terima kasih. Baik. Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita teruskan dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Yusri. Silakan Cik Yusri cakap dengan Ustazah. Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. hati saya ni selalu saya tanya Ustazah lah. Saya ni selalu macam kita tengok orang ni, kita suka pandang benda tu tak elok lah kepada seseorang tu kan. Kita tak mengata mulut tapi hati kita berkata, kenapa dia ni tak bertudung, gitulah contohnya. Ya, betul. Jadi apa nasihat Ustazah supaya hati saya ni menjadi lebih tak begitulah maksudnya. Baik, terima kasih Cik Yusri. Assalamualaikum. Baik, kita boleh terus Ustazah bagi pandangan terhadap 3 persoalan ini. Yang pertama sekali, persoalan daripada Encik Ishak. Terima kasih Tuan Haji yang bertanya apakah saranan Ustazah ya untuk supaya hati kita tidak rosak. Dan bukanlah ini saranan saya, sebaliknya saya melihat pandangan-pandangan para ulama yang menyebut di sana bahawa titik awal kepada kesihatan hati, titik awal pada kesihatan hati yang pertama sekali ialah cahaya tauhid kepada Allah. Ya. Kita kena faham sangat bahawa soal akidah, soal tauhid harus ditanam dengan sebegitu mantap dalam hati seseorang. Sebab dia akan ada implikasi dalam seluruh kerja buat kita di atas muka bumi ini. Yang kedua, untuk menjaga supaya hati tidak rosak berkait dengan amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari Allah. Dia berkait dengan hukum hakam Allah, perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, zikrullah, mengingati Allah.
Ya, kita pastikan sedaya upaya dalam apa jua yang kita lakukan, kita duduk dalam kerangka zikrullah. Kenapa saya kata kerangka zikrullah? Supaya tidak ada orang yang mengasingkan pekerjaannya dengan zikrullah. Ya, dia kata, ustazah, saya pukul 8.30 pagi sampai 4.30 pagi pergi kerja. Kerja dekat mana? Oh, jual sayur dekat pasar. Jual sayur dekat pasar pun zikrullah. Selama mana kita mengetahui bahawa pekerjaan yang kita lakukan ini adalah sebagai satu ibadah untuk mencari nafkah yang halal, ya, beri nafkah kepada anak isteri, dan dalam kita berniaga sama sekali kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan cari rezeki tadi. Ya, dengan 3 perkara ini sebagai asas sangat, ya, sebagai asas untuk seseorang menjaga kemurnian hati dan akidahnya, ya, kemurnian jiwanya, supaya hati ini tidak rosak dan tidak sakit. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita kena faham bahawa hati ini banyak pintunya. Ya, pintu-pintunya yang boleh dimasuki oleh syaitan. Jadi kadang-kadang, ya, sebenarnya sangat dituntut kepada kita untuk bagi satu ruang dalam hidup. Mungkin 1 hari sekali, mungkin seminggu sekali, untuk kita melihat agak-agaknya pintu-pintu yang mudah dimasuki syaitan ni kita dah tutup ke belum? Katalah Nik, ya, kita ni orang kaya, rumah kita banyak pintu. Ya, kalau orang sederhana, pintu depan, pintu belakang saja, ya. Tapi rumah kita ni banyak pintu. Tak mungkin kita boleh tidur malam sebelum kita pastikan pintu-pintu semua dah tutup. Kalau tak tutup, masuk pencuri. Bila masuk pencuri, bukan setakat pencuri itu akan ambil barang kita, tapi pencuri itu boleh menguasai kita. Ya, boleh bunuh kita dan sebagainya. Maka itu satu gambaran analogi kepada hati manusia. Ya, kita perhatikan apakah pintu-pintu yang boleh dimasukkan syaitan kita dah tutup ke belum? Pintu yang bagaimana? Pintu riaknya, pintu ujubnya, pintu marahnya. Ya, tapi kalau kita perhati, Allahu Akbar, kita ni kena tutup pintu riak ni. Ya, jangan buat amal ibadah kerana mengharapkan pujian dan sebagainya. InsyaAllah, ya, kerja untuk menguruskan hati akan lebih mudah, insyaAllah. Soalan yang kedua, Puan apa tadi, Nik? Ustazah lupa. Puan Ida, ya, tentang bagaimana, ya, suami tidak solat, kemudiannya anak-anak melihat keadaan itu. Dan saya faham sebagai seorang ibu, kita tak nak merendahkan, ya, nilai kedudukan ayah tu, walaupun sebenarnya ayah itu sendiri yang merendahkan nilainya di mata anak-anak. Ya, jadi ustazah menganjurkan, ya, bahawa di sana ada secara indirect, secara tidak langsung, kita boleh menjelaskan kepada anak-anak, ya, cadangan ustazah melalui kisah-kisah para anbiya. Ya, kita di sana ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada ayahnya. Nanti anak-anak akan faham, oh, tak semestinya yang ayah kita buat tu semua betul. Hatta Nabi Ibrahim sendiri, ayahnya tak betul, Nabi Ibrahim dakwahkan. Ya, kemudian banyaklah kisah-kisah yang lain, ya, yang secara tidak langsung kita boleh menggambarkan ini suasana yang berlaku di dunia ini, yang anak kita harus sedar, ya, bukan selama-lamanya dia melihat apa sahaja yang ayahnya buat betul, tetapi dia harus tahu, ya, yang betul, yang hak itu tidak dikenali dengan orangnya, tetapi yang hak itu kita kenali dengan wahyu, Al-Quran, hadis, ya, Nabi SAW. Yang ketiga, persoalan daripada Encik Yusri. Ya, bila tengok orang lain, ini bukan Cik Yusri saja, siapa-siapa pun kat luar sana ni, kadang-kadang cepat laju je lintasan hati tu bila lihat orang tak tutup aurat, ya, orang yang kita tak senang hati tengok dia, hati tu akan mengata teruknya dia dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memang ustazah bertujuan, ya, dalam menyebut soal hati ini untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya hati di antara ciri-ciri hati yang paling baik ini ialah hati yang ada sifat tawaduk, ya, sifat merendah diri. Sebab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menyebut dalam hikmahnya, ya, dia kata, tanamkan dirimu, idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamkan diri kamu di atas tanah kerendahan. Kerana tidak ada satu benda pun, tidak ada satu pokok yang menjulang naik ke langit. Tidak ada bangunan yang menjulang naik ke langit kecuali foundation yang di bawah. Sangat kukuh.
Sebab itu bila mana seseorang itu tawaduk kepada Allah, rendah diri dengan Allah, Allah akan angkat dia menjulang ke langit, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, dalam hal yang melibatkan Encik Yusri tadi, ya, dan sesiapa jua yang berkenaan, ya. Kadang-kadang kita bimbang kalau kita ini ada pula rupa-rupanya rasa kesombongan dengan hidayah yang kita dapat. Ya, apatah lagi kalau kita nak masuk dalam arena dakwah, ya, kalau kita boleh melihat teruknya mad'u kita, ya. Kalau setakat kita melihat teruk tu pada sikap, pada perangai, tak jadi masalah lagi ni. Tapi kalau sampai nampak kita tak selesa bergaul dengan dia, kita double standard dengan dia, ya. Walhal soal hidayah ini kalau kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa sahaja yang dia kehendaki. Ada baiknya Ustazah memberi cadangan, ya. Bila kita melihat sesuatu kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, ada baiknya kita mensyukuri nikmat hidayah yang kita dapat. Bukan merendahkan dia. Bukan sampai kita pandang hina dan sebagainya. Sebaliknya kita merasa Allahu Akbar, syukur ya Allah. Di tengah-tengah manusia tidak dapat hidayah, ya, di tengah-tengah manusia belum menyambut hidayah Allah untuk menutup aurat, Engkau jadikan aku ya Allah sentiasa berfikir untuk menutup aurat lebih baik dan lebih baik lagi. Syukur pada Allah. Maknanya kena swing, ya, kena gantikan, kena isi. Kita buang yang tidak elok di hati dan cepat-cepat kita gantikan dengan sesuatu yang mahmudah, yang terpuji. Itulah pandangan Ustazah, ya, bagaimana cara untuk kita membiasakan hati dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Dan Ustazah, kita bersama dengan pemanggil kita yang bertali arus ketika ini. Kita teruskan. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Anwar daripada Tepahat. Silakan Cik Anwar bercakap dengan Ya, Ustazah. Cik Anwar. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bercerita tentang hati ya ini, Ustazah. Ya, Cik Anwar. Jadi saya nak tanya pada Ustazah, hati itu boleh jadi keras bukan, Ustazah? Ya, saya betul. Jadi bila dah keras, ada pula batu-batu belian hitam tu kan, tumpuk-tumpuk batu belian hitam tu. Jadi bagaimana kita nak memecahkan? Ada setengah ulama mengatakan cukup hanya 3 hari kita tidak menghadiri majlis ilmu, dia dah boleh jadi keras. Jadi kita melihat sekarang banyak alternatif. Adakah kita tidak hadir di majlis ilmu berdepan, contohnya di masjid atau di kuliah-kuliah, atau sekadar kita boleh mendengar di IKIM, kita tengok ada banyak majlis ilmu, adakah dia dapat memecahkan hati yang keras itu? Baik, itu saja, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Anwar. Teruskan dengan pemanggil kita yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Zahra, silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya macam mana, bagaimana hati itu boleh berbolak-balik dan kita nak teruskan istiqamah tu agar tak bolak-balik, dan mungkin ada doa yang Ustazah boleh bagikan. Itu saja, Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Boleh saya cakap dengan Ustazah? Ya, Siapa sila. di sana, ya? Ini mungkin agaknya Ustazah lain daripada tajuk kan? Ya, saya tak apa, Saya nak silakan. bertanya mengenai semayang. Ya, saya silakan. Ya. Saya ni seseorang itu ada tertinggal sembahyang. Ya, saya. Jadi dalam masa yang sama hendak qada. Ya, saya. Tetapi bagaimana Ustazah kita nak dahulukan dalam masa yang sama tu ada sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Ya, saya. Ya. Baik, terima kasih. InsyaAllah saya akan bagi sedikit pandangan. Okey, ataupun kita ambil kita teruskan ya pada jawapan insyaAllah. Encik Anwar berkenaan dengan hati keras, benar, hati ini boleh lembut, boleh keras, boleh sakit, malah boleh mati. Saat kita bercakap dengan orang yang hati telah mati, telah keras, lebih keras daripada batu menurut Al-Quran, ya, ketika itu memang melantun, tak ada apa yang masuk.
Ya, dan Encik Anwar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud, aku merasakan seseolah ada sesuatu yang menutupi hatiku, lalu aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Ya, saat kita mula rasa macam ada benda tak kena. Ya, kenapa kita dengar Quran tidak rasa tersentuh hati. Kenapa kita solat tak boleh khusyuk? Ya, kenapa kita bila mendengar orang cakap tentang kebaikan tapi rasa macam nak menolak, macam nak mencari sudut lain, macamlah dia baik sangat kita kata. Semua ni petanda-petanda yang hati itu telah mula ditutupi oleh bintik-bintik hitam seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Maka langkah yang paling cepat, langkah yang paling awal, sebaik kita menyadarinya, kita istighfar kepada Allah sebanyak-banyak yang boleh. Ya, sebaik kita menyadari. Walau bagaimanapun tadi Encik Anwar bertanya juga tentang majlis ilmu. Benar, pengisian hati ini, ya, santapan kepada hati ini ialah ilmu. Sebab itu kita kata tadi yang pertama, titik awal kesihatan hati ialah cahaya tauhid. Ya, cahaya tauhid ini harus kita belajar, ya, mencari ilmu. Ada guru yang mengajar kita tentang akidah dan sebagainya. Walau bagaimanapun Encik Anwar, Ustazah berpandangan begini. Alhamdulillah kalau kita boleh dengar ilmu dalam IKIM, dalam radio, melalui CD dan sebagainya. Alhamdulillah, itu suatu benda yang sangat baik. Ya, walau bagaimanapun kita tak boleh menafikan kelebihan yang ada kepada orang yang pergi ke dalam majlis ilmu di masjid, ya, di surau, di mana-mana secara berjamaah, berkumpulan. Kita tak boleh nafikan kelebihan lain tetap ada. Ya, duduk dalam ramai-ramai 30 orang. Ini Ustazah rasakan sendiri ya, Nik. Bila kita pergi majlis ilmu, duduk ramai-ramai, kita akan terasa macam, ya Allah, orang lain tu bagusnya. Ya, banyaknya kekurangan kita. Banyaknya benda yang kita nak buat lagi. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam kebaikan tu akan rasa sangat terinspirasi untuk terus membuat baik. Ya, maknanya ada barakah dalam perkumpulan majlis ilmu tersebut. Ya, sebab itu Ustazah syurkan, ya, di samping kita mendengar dalam radio, ya, dan sebagainya, cuba kita rasakan ketenangan. Ya, yang lebih-lebih lagi kalau kita bertamu di rumah Allah, di masjid, duduk di dalamnya mendengar kuliah agama dan sebagainya. Tentang Encik Zahra, ya, tentang hati yang selalu berbolak-balik. Benar, ya, Puan Zahra, ya, Puan Zahra, hati kita ni memang mudah berbolak-balik. Limadha sumiyal qalbu qalbun? Kenapa dinamakan hati itu qalbun? Ya, dalam bahasa Arab. Kerana litaqallubihi, kerana sifatnya qalbun ni maknanya bolak-balik, macam air menggelegak. Ya, hati tu boleh berbolak-balik macam air menggelegak. Bayang, ya, tuan-tuan dan puan-puan, pagi kita fikir lain, tengah hari lain, malam lain pula. Ya. Jadi apa yang kita nak buat? Mari kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW berperanan. Ya, mereka bila mana berjumpa sesama mereka, ya, mereka kata, hayya bina, ya, nu'min sa'ah. Mari sama-sama kita duduk ramai-ramai, kita perbaharui iman kita ini sekejap. Ya, naratab billah, mari kita bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang zikrullah dan sebagainya. Maksud Ustazah di sini, benar hati kita memang berbolak-balik, tetapi di sana ada jalan dan cara, kaedah untuk kita memastikan kita boleh istiqamah, ya, dalam mendapat qalbun salim, hati yang baik, yang sempurna untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kaedahnya ialah memastikan kita ada link dengan orang-orang soleh. Ya, kita ada hubungan dengan rakan-rakan yang baik-baik, di mana fungsi rakan-rakan ini ialah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Sentiasa kita dokong-mendokong, sokong menyokong, ingat mengingat tentang perkara kebenaran, ya, ingat mengingat untuk diteguhkan lagi iman dan kesabaran dalam hidup, insya-Allah. Adapun soalan daripada puan yang bertanya tentang solat, ya, qada solat. Pertama sekali Ustazah jelaskan, ya, pandangan dalam bab qada solat ini. Bagi orang yang pernah meninggalkan solat, ya, lama. Ya, saya rasa tidak berbangkit kalau kita tertidur. Contoh malam tadi tertidur, ya, daripada lepas maghrib tidur kerana sangat penat. Ya, kemudian bangun pukul 6:30 bangun. Jadi terlepas Isyak. Yang itu tidak ada
yang itu dengan muktamadnya, ya, dia kena solat subuh dan kemudian terus diqada solat yang tertinggal itu secepat mungkin. Ya, dalam bab qada yang wajib ini, secepat yang boleh kita lakukan kita buat, ya. Tetapi barangkali soalan ini maksud dia solat yang pernah ditinggalkan zaman-zaman mungkin jahil dulu, zaman lalai dulu, ya. Mungkin 20 tahun ditinggalkan solat. Jadi cuba bayang ini tuan-tuan dan puan-puan, nak qada balik semula solat 20 tahun tak laksanakan. Di sinilah ada beberapa pandangan daripada ulama, dan ustazah sekadar memudah carakan kita punya perbincangan ini. Ya, saya berpendapat pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, taubatan nasuha. Itu nombor 1. Ya, pertama sekali Allah nak tengok kamu taubatan nasuha, tidak sekali-kali, ya Allah, aku tinggalkan ibadah solat selepas ini. Aku taubat, ya Allah, di atas segala ketelanjuran, kelalaian, ya, meninggalkan ibadah solat. Itu nombor 1. Yang kedua, qada yang wajib tetap mendahului apa-apa ibadah yang sunat. Ya, jadi cuba kita qada ikut pada kemampuan kita lah. Ya, kita qada barangkali zuhur, kita pun qada lah zuhur yang tinggal. Ya, kemudian kita rasa lama tak sedap ustazah kalau tak semayang ba'diyah, tak ada masalah. Kita buat semayang sunat ba'diyah. Ya, sebab yang saya sebut ini atas kes tadi 20 tahun, 15 tahun tak solat. Berapa banyak dia nak qada semula, ya, ibadah-ibadah tersebut. Ya, kita buat pada kemampuan kita dalam masa yang sama, iaitu tidaklah menghalang kita untuk melakukan ibadah sunat ikut kepada masa dan juga sempena. Contoh, ya, semayang sunat gerhana ke, ya, semayang kita ada hajat, ya, kita semayang sunat hajat, tidaklah sampai menghalang daripada melakukan solat-solat sunat tersebut. Walau bagaimanapun kita mesti meletakkan satu perhatian dalam hidup dan dalam diri kita bahawa kita tetap kena mengutamakan, ya, untuk melangsaikan yang wajib lebih dahulu daripada yang sunat. Maka tidak betul kalau kita over dengan yang sunat, bangun qiyamul lail, tahajud 12 rakaat, tapi kita masih lagi belum menghabiskan qada yang wajib tadi. Wallahu a'lam. Dan mungkin kita dapat bersama dengan pemanggil kita yang terakhir, mungkin satu soalan, daripada rakan pendengar kita. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Kak ni Puan Nora. Ya, silakan Puan Nora. Sebenarnya soalan ni keluar dapat tajuk hari ni lah. Tapi minggu lepas akak tak sempat nak tanya. Ya, saya silakan. Satu seorang masih ada solat wajib yang belum diqada, tak boleh buat solat sunat. Bagaimana pula dengan solat itu nak tarawih dan solat hari raya? Baik, terima kasih Puan. Tidak boleh buat solat tersebut. Bagaimana pula jika seorang itu tidak pasti berapa banyak solat yang dia tinggal? Dan bagaimana pula perkiraan untuk menyelesaikan solat qada itu? Baik, terima kasih banyak. Teruskan pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Kak Asliah ni dari Kuala Selangor. Kak Asliah, teruskan bercakap dengan Ustazah. Ustazah Hafizah, apa khabar? Alhamdulillah. Ya, sila Puan. Kita berbincang pasal hati. Jadi ini pengalaman Kak Asliah sendirilah. Ya, saya. Sila Puan. Memang susah kita nak jaga hati kita, tapi setiap pagi atau setiap malam yang boleh Kak Asliah buat, selalu berdoa kepada Allah supaya selalu bersangka baik sama manusia. Baik. Terima kasih banyak. Itulah di antara amalan yang dapat Kak Asliah lakukan di samping istighfar dan zikir, ya, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ustazah, masa memang sangat terbatas, ya. Saya kira Ustazah boleh jawab soalan dan juga membuat konklusi. Tentang soalan yang berkait dengan solat qada tadi, ya, qada solat Puan Nora tadi, saya rasa insya-Allah Puan Nora boleh dengar siaran ulangan dia. Sebab siaran ulangan untuk Usrati ini, sebab saya telah menjawabnya pada permulaan tadi, ya. Dan tentang Kak Askiah yang berkongsi, ya, bagaimana cara untuk beliau menjaga kesucian hati, ya. Alhamdulillah dan terima kasih. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ustazah sekadar berkongsi juga, ya, saya pernah lihat, saya pernah pergi ke satu sekolah tahfiz.
di mana ketika saya datang ke sekolah tersebut, salah seorang yang menunggu tetamu, yang kita panggil menunggu tetamu lah ya. Dia kata, ustazah duduk dulu sebab ustaz dan anak-anak muridnya sedang solat sunat duha dan berzikir. Jadi saya duduk tapi pintu saya pergi naik ke tingkat 2 tu dan saya boleh duduk dekat kerusi yang saya nampak pintu musalla tu terbuka, pintu surau terbuka. Jadi saya lihat satu suasana yang bening ya, yang sejuk mata memandang. Bagaimana guru tu ada di depan pun ada, kat belakang pun ada. Ya, dan anak-anak tu semua tundukkan wajah mereka ke bawah. Rendahkan wajah. Ya, saya tanya dengan yang menanti tetamu tadi, saya kata dah habis dah solat duha tu kan. Yang itu buat apa? Dia kata yang itu berzikir ustazah dan muhasabah diri. Pada waktu duha. Ya, pukul 9.30. Saya tunggu hampir 20 minit saya menunggu dan saya perhati dari belakang. Saya perhati dari belakang, saya kata Allahu Akbar, hanya dengan memerhati orang yang muhasabah dirinya dengan menundukkan wajahnya, pandang ya. Anak murid tu, kami pandang hati kami, ustazah. Ya, ustaz suruh pandang hati sendiri. Pandang kepada hati dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, muhasabah diri, mohon ampun kepada Allah. Ini memang satu perkongsian ya, ni yang saya rasa sendiri, ya Allah, saya kena buat macam ni dalam hidup saya. Saya kena bagi masa. Walaupun saya katalah kita kata sibuk lah itu dan ini, tapi kena beri masa kepada hati kita, kepada diri dan hidup kita ini. 10 minit, 15 minit, sila duduk renung diri sendiri. Ya, sila duduk pandang hati kita sendiri, nilai hati kita. Ya, dalam hati tu macam-macam dah perkara-perkara mazmumah yang ada. Ya, lebih-lebih lagi kalau hati itu tidak rendah, dia tidak akan dapat menampung air, tidak akan dapat menampung baja. Ya, dia tidak akan jadi hati yang apa-apa pun, kecuali keburukan dan kebinasaan. Ya, akan hiduplah sifat ego, sombong, payah nak terima teguran dan sebagainya. Tapi kalau hati itu sangat merendah diri kepada Allah, hatta bila mana dia melihat dia boleh buat solat, boleh melakukan solat, boleh melakukan amal itu dan ini, dia ingat balik dengan tadi ayat yang saya baca, surah An-Nur ayat 24. Kalau bukan ayat 21, kalau bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, hari ini kita boleh solat, kita boleh elak maksiat, benci dengan maksiat kerana rahmat daripada Allah, bukan kerana apa-apa yang ada pada diri kita. Ya, dan semua ini tuan-tuan dan puan-puan perlu sedikit masa sahaja daripada diri kita, ya, untuk melihat jauh ke dalam diri bagaimana nanti bentuk hati yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang benar-benar Allah terima hanyalah hati yang salim, hati yang sejahtera, ya, hati yang sentiasa disucikan daripada segala keburukan, maksiat hati maupun maksiat zahir yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas konklusi yang cukup baik sekali pada saya. Itu semua telah pun menjawab persoalan-persoalan daripada rakan-rakan Facebook kita ya, walaupun kita tidak pergi satu persatu Ustazah ya. Yes, soalannya bagaimana nak menjaga hati, Ustazah dah bagi sebentar tadi. Satu perkara yang saya kira mungkin sukar orang untuk lakukannya, tapi cukup mudah sebenarnya Ustazah ya. Kita duduk dalam 10-20 minit merenung hati sendiri, bermuhasabah diri, insya-Allah dapat salah satu perkara cara untuk kita ataupun kaedah ya, kita nak bersih, nak sucikan hati, nak rendahkan hati, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah sudah bersama hari ini. Insya-Allah kita akan kembali di waktu yang sama pada minggu hadapan ya, dengan tajuk-tajuk yang saya kira menarik juga untuk kita, insya-Allah akhirnya menjadi insan yang diredai Allah dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.